Baik, sekarang kita nak lihat secara terperinci sorotan ekonomi negara siri ke-6 tahun 2023 daripada pelbagai sektor termasuk pengeluaran, sektor luaran, pasaran buruh dan juga indeks harga pengguna dan pengeluar. Jadi saya bawakan rakan setugas Nina Rozman, silakan. Nabila, sudah tentu apabila masuk iaitu separuh kedua tahun ini, sudah tentu banyak perkara yang kita nak lihat dan teliti dan sudah tentu kita nak memerhati bagaimanakah keadaan ekonomi ketika ini. Seperti yang Nabila kongsikan tadi adalah antara sorotan ekonomi iaitu highlight ekonomi. Tapi sebelum saya kongsikan perkara itu, sudah tentu kita nak lihat kita sudah mendapat iaitu rekod rekod separuh pertama 2023 iaitu berada pada 5.6% dan bagaimana pula dengan separuh kedua, adakah kita dapat mengekalkan pertumbuhan yang positif ini? Tetapi kalau kita reflect balik pada tahun lepas iaitu KDNK kita iaitu berada pada paras 8.7% dan pada separuh pertama tahun 2023 ini ada berada pada 5.6%. Sudah tentu apabila kita melihat iaitu pertumbuhan positif daripada KDNK, kita akan bertanyakan bagaimanakah prestasi suku kedua untuk bagaimanakah prestasi separuh kedua untuk tahun ini dan bagaimanakah unjuran ataupun bagaimanakah jangkaan kita terhadap iaitu prestasi ekonomi Malaysia untuk tahun 2023. Dan saya akan kongsikan daripada website tradingeconomics.com. Di sini di website ini kalau anda dapat teliti, ini adalah iaitu prestasi ataupun pergerakan iaitu bagaimanakah kadar pertumbuhan KDNK negara Malaysia yang kita dapat saksikan daripada sini adalah daripada tahun 2020. Sudah tentu tidak dapat dinafikan pada tahun 2020 di mana kita dilanda pandemik COVID-19, bukan sahaja krisis kesihatan tapi kita juga dilanda dengan krisis ekonomi di mana kalau anda teliti iaitu KDNK pada Julai 2020 separuh kedua sehinggalah Januari 2021 iaitu sehingga separuh pertama 2021 kita dapat lihat prestasi KDNK berada dalam angka negatif. Manakala masuk separuh kedua kita dapat lihat prestasi KDNK kita mula meningkat kalau kita dapat teliti lebih kurang iaitu pada 15.9%. Ini adalah antara apabila prestasi KDNK untuk masuk separuh kedua untuk tahun 2021. Namun dalam fasa pemulihan selepas pandemik COVID-19 masuk tahun 2021, 2022 sudah tentu iaitu fasa pemulihan kita semakin kukuh. Kalau anda teliti di sini, kalau anda dapat teliti iaitu Januari 2022 hinggalah Julai 2022. Ini bermakna iaitu adalah untuk iaitu separuh pertama dan ini Julai 2022 itu adalah sehingga Disember adalah separuh kedua. Kalau anda teliti dalam masa setahun kita ada 4 suku kat sini. Kita akan start daripada Januari 2022, suku pertama, suku kedua ini adalah dalam kurungan separuh pertama 2022. Manakala ini adalah suku ketiga, suku keempat dirangkumi dalam separuh kedua 2022. Dan kalau anda teliti daripada sini kita dapat saksikan bahawa iaitu prestasi KDNK kita masuk saja separuh pertama 2022 tahun lepas sehinggalah separuh kedua tahun lepas iaitu meningkat iaitu agak positif, trend menaik. Namun masuk separuh pertama Januari 2023 kita dapat lihat suku pertama sehinggalah masuk suku kedua prestasi KDNK agak menurun sehingga kini iaitu kita berdapat prestasi untuk KDNK separuh pertama tahun ini adalah berada pada paras 5.6%. Dan ini adalah kalau anda dapat teliti bagaimanakah sejarah ataupun prestasi KDNK yang dapat kita saksikan sebelum pandemik COVID-19 sehinggalah selepas pandemik COVID-19. Dan ini adalah antara kadar pertumbuhan KDNK Malaysia. Bagaimana pula dengan ringgit yang semakin hangat kita bincangkan iaitu daripada minggu lepas. Kalau anda teliti, kalau saya refresh sedikit iaitu website ini, anda teliti ini adalah graf di mana ia menunjukkan bagaimanakah pergerakan nilai ringgit yang dapat kita saksikan untuk separuh pertama tahun ini. Tadi kita dah lihat KDNK separuh pertama dan sekarang kita nak lihat bagaimanakah iaitu prestasi dalam masa 6 bulan untuk nilai mata wang ringgit kita. Kalau kita mulakan dalam masa 6 bulan pertama, mungkin kita mulakan daripada Januari hinggalah iaitu daripada bulan Jun. Di sini anda teliti iaitu graf kita trend dia menaik. Apabila kita meliti dalam masa 6 bulan menaik, ini bermakna nilai mata wang ringgit kita semakin lemah dan semakin menyusut. Namun kalau anda teliti dalam masa 6 bulan ia telah sampai ke muncak itu dalam kadar yang prestasi agak terburuk di mana prestasi nilai ringgit kita dalam masa bulan lepas telah mencecah hampir 4.66 iaitu hampir mencecah paras iaitu krisis kewangan kita pada tahun 1997. Namun apabila masuk bulan Julai, awal bulan Julai ini kita dapat lihat prestasi ringgit kita semakin mengukuh sehinggalah kini iaitu prestasi ringgit kita berada pada 4.53
Dan itu adalah prestasi yang anda dapat saksikan mengenai nilai mata wang ringgit kita dan KDNK negara Malaysia. Dan saya akan pergi seperti Nabila cakap tadi, iaitu ada kongsikan highlight. Bagaimanakah prestasi pengeluaran Malaysia? Kalau anda teliti di sini terdapat beberapa 5 kategori. Di sini ada pengeluaran kelapa sawit, pengeluaran getah asli, indeks pengeluaran pindahastera IPP, nilai jualan sektor pembuatan dan juga nilai jualan sektor perdagangan borong runcit. Dan kalau kita teliti, iaitu pada bulan April, antara sektor yang telah mengalami pertumbuhan yang agak baik adalah kita lihat iaitu pengeluaran getah asli, indeks pengeluaran yang ini mengalami penurunan. Indeks IPP ini manakala nilai jualan sektor pembuatan juga mengalami penurunan pada April. Manakala ada dua sektor iaitu pengeluaran kelapa sawit sebenarnya meningkat pada Mei 2023 sebanyak 3.1% peningkatan. Termasuk juga dengan nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit antara dua sektor yang mengalami peningkatan pada Mei 2023 sebanyak 6.3%. Ia meningkat tapi lebih rendah sikit berbanding Mac. Dan kalau kita lihat sektor luaran di sini iaitu kalau kita lihat perbandingan bulan ke bulan tidak baik. Ia bermula daripada Mac. Kalau kita teliti daripada ekspor daripada Mac 2023 iaitu kita dapat teliti dalam angka negatif. Manakala masuk April kita lihat semakin menjunam kepada negatif 17.4%. Manakala Mei pula kita dapat lihat ekspor kita masih dalam keadaan lemah di mana ia telah mencatatkan sebanyak penurunan negatif 0.7%. Daripada 129,000 pada Mac sehingga Mei telah turun kepada 119 bilion ringgit. Dan manakala import juga tidak iaitu nasib hampir sama seperti ekspor di mana ketiga-tiga bulan ini daripada Mac hingga Mei iaitu ekspor mengalami penurunan kepada ketiga-tiga bulan ini mengalami penurunan dalam digit negatif. Dan itu adalah sektor luaran. Bagaimana dengan pasaran buruh di mana Dawson mengatakan keadaan pasaran buruh kita adalah stabil di mana bilangan penduduk bekerja pada Mei 2023 iaitu telah meningkat kepada 2.4%. Kadar pengangguran juga kekal stabil sebenarnya daripada bulan Mac hinggalah bulan Mei pada 3.5% dan harga IHP, indeks harga pengguna IHP, indeks harga pengeluar IHPR juga kalau kita dapat teliti IHP daripada Mac hingga Mei meningkat sehingga mencatatkan 2.3% untuk Mei 2023 manakala IHPR daripada Mei hinggalah Mac ketiga-tiga bulan ini menurun. Dan ini adalah antara iaitu indikator utama menunjukkan prestasi ekonomi ketika ini.